Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tio Max. Saya suka makan burger. Dalam video yang lepas, kita telah belajar cara-cara untuk mencari terbitan pertama bagi fungsi yang melibatkan hasil bahagi dua ungkapan algebra, iaitu dengan menggunakan petua hasil bahagi. Jika anda belum menonton video tersebut, cikgu cadangkan anda menonton video tersebut terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Boleh? Kepada murid yang sudah menonton, marilah kita bincang soalan buku teks iaitu Latihan Kendiri 25 muka surat 47. Okey, kita lihat pada soalan 5. Bezakan setiap yang berikut terhadap X. Baik, kita lihat soalan A. Pertama sekali kita perlu buat apa? Biar Y sama dengan 3 bahagi dengan 2X tolak 7. Kemudian kita akan tulis U sama dengan 3 dan V sama dengan 2X tolak 7. U bermaksud ungkapan algebra yang pertama. V bermaksud ungkapan algebra yang kedua. Boleh? Selepas itu, kita perlu cari du dx. Oleh sebab ini merupakan pemalar, jadi du dx sama dengan apa? Sifar. Boleh? Dan dv dx kita boleh cari 2 darab 1 dapat 2. Salin pemboleh ubah X, turunkan kuasa kepada sifar. Tetapi X kuasa sifar tidak perlu ditulis. Bezakan negatif 7 akan dapat sifar. Jadi kita tinggal 2 saja. Selepas itu kita akan menggunakan petua hasil bahagi. Iaitu dy dx sama dengan V darab dengan du dx tolak dengan U darab dengan dv dx bahagi dengan V kuasa 2. Dan kita hanya perlu gantikan kesemua ni ke dalam petua hasil bahagi. V di sini ialah 2X tolak 7. Du dx di sini ialah sifar. U di sini ialah 3. Dan dv dx ialah 2. Bahagi dengan V kuasa 2. V di sini ialah 2X tolak 7 kuasa 2. Boleh? Kemudian kita perlu pemudahkan bahagian atas. Sebutan ini darab sifar akan dapat sifar. Jadi kita tinggal negatif 6 bahagi dengan 2X tolak 7 kuasa 2. Ini adalah jawapan dy dx berdasarkan petua hasil bahagi. Boleh? Ini soalan A. Sekarang kita lihat soalan B. Kita boleh tulis biar Y sama dengan 3X bahagi dengan 4X tambah 6. Selepas itu, sama seperti tadi, kita boleh tulis U sama dengan 3X dan V sama dengan 4X tambah 6. Dan kita perlu cari du dx. 3 darab 1, 3. Salin pemboleh ubah X, turunkan kuasa 1 kepada sifar. Tetapi X kuasa sifar tidak perlu ditulis. Dan kita cari dv dx. Sama juga, 4 darab 1, 4. Salin pemboleh ubah X, turunkan kuasa kepada sifar. Tetapi X kuasa sifar tidak perlu ditulis. Bezakan pemalar akan dapat sifar. Jadi kita tinggal 4 saja. Jika tak ada masalah, kita teruskan. Selepas itu, kita boleh tulis dy dx sama dengan V darab dengan du dx tolak dengan U darab dengan dv dx. Bahagi dengan V kuasa 2. Selepas itu, kita hanya perlu gantikan kesemua ni ke dalam petua hasil bahagi. V di sini 4X tambah 6. Du dx di sini adalah 3. U di sini adalah 3X. dv dx di sini adalah 4. Bahagi dengan V kuasa 2. V ialah 4X tambah 6 kuasa 2. Boleh? Selepas itu, kita boleh pemudahkan bahagian atas. 4X darab 3, 12X. 6 darab 3, 18. Tolak 12X bahagi dengan 4X tambah 6 kuasa 2. Bahagian ini tidak perlu dikembangkan. Kita boleh biar macam ni saja. Pemudahkan lagi, 12X tolak 12X dapat sifar. Maka kita tinggal 18 sahaja. Ini adalah jawapan dy dx berdasarkan petua hasil bahagi. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan C. Untuk C, kita ada 4X kuasa 2 bahagi dengan 1 tolak 6X. Sama juga, saya akan biar Y sama dengan ini. Boleh?
Sama seperti tadi, kita boleh tulis U sama dengan 4X kuasa 2, ungkapan algebra yang pertama, dan V sama dengan 1 tolak 6X, ungkapan algebra yang kedua. Selepas itu, kita boleh cari du dx. 4 darab 2, 8. Salin pemboleh ubah X, turunkan kuasa 2 kepada 1, tetapi kuasa 1 tidak perlu ditulis. Dan dv dx, bezakan 1 akan dapat sifar. Bezakan sebutan ini, negatif 6 darab 1, negatif 6. Salin pemboleh ubah X, turunkan kuasa kepada sifar. Tetapi X kuasa sifar tidak perlu ditulis. Jadi kita tinggal negatif 6 sahaja. Selepas itu, kita boleh menggunakan petua hasil bahagi. Dy dx sama dengan apa? V darab dengan du dx, tolak dengan U darab dv dx, bahagi dengan V kuasa 2. Dan kita hanya perlu gantikan kesemua ni ke dalam petua hasil bahagi. V ialah 1 tolak 6x. Du dx ialah 8x. U di sini ialah 4x kuasa 2. dv dx ialah negatif 6. Bahagi dengan V kuasa 2. V di sini ialah 1 tolak 6x kuasa 2. Selepas itu, kita boleh kembangkan bahagian atas. 1 darab 8x, 8x. Negatif 6x darab ini kita dapat negatif 48x kuasa 2. Dan bahagian ini negatif positif. 4 darab 6, 24x kuasa 2. Bahagi dengan 1 tolak 6x kuasa 2. Selepas itu, kita boleh pemudahkan bahagian ini. 8x negatif 48x kuasa 2 tambah dengan ini kita dapat negatif 24x kuasa 2. Bahagi dengan 1 tolak 6x kuasa 2. Dan perhatikan bahawa terdapat faktor sebelumnya untuk dua sebutan ini. Jadi kita boleh faktorkan 8x keluar. 8x darab 1 boleh dapat 8x. 8x darab negatif 3x boleh dapat ini. Bahagi dengan 1 tolak 6x kuasa 2. Ini adalah jawapan dy dx dengan menggunakan petua hasil bahagi. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan D. Untuk soalan D, ungkapan algebra yang pertama ialah x kuasa 3 tambah 1. Ungkapan algebra yang kedua ialah 2x tolak 1. Jadi saya akan biar y sama dengan ini. Boleh? Biar y sama dengan x kuasa 3 tambah 1 bahagi dengan 2x tolak 1. Jadi saya akan tulis u sama dengan x kuasa 3 tambah 1 dan v sama dengan 2x tolak 1. Selepas itu kita cari du dx. 1 darab 3, 3. Salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada 2. Bezakan pemarah akan dapat sifar. Jadi kita tinggal 3x kuasa 2 sahaja. Kemudian kita cari dv dx. 2 darab 1, 2. Salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada sifar. Tetapi x kuasa sifar tidak perlu ditulis. Bezakan negatif 1 akan dapat sifar. Boleh? Selepas mendapat 4 komponen ini, kita boleh cari dy dx dengan menggunakan petua hasil bahagi. Kita akan salin petua ini. V darab du dx tolak dengan u darab dv dx bahagi dengan v kuasa 2. Kemudian kita hanya perlu gantikan kesemua ini ke dalam petua hasil bahagi. V ialah 2x tolak 1. Du dx ialah 3x kuasa 2 tolak dengan u ialah x kuasa 3 tambah 1, dv dx ialah 2. Bahagi dengan v kuasa 2. V ialah 2x tolak 1 kuasa 2. Selepas itu, kita boleh kembangkan bahagian atas. 2x darab ini kita dapat 6x kuasa 3. Tolak dengan 3x kuasa 2. Yang ini berhati-hati. Negatif 2 darab dengan ini, negatif 2x kuasa 3. Negatif 2 darab dengan 1, negatif 2. Boleh? Bahagi dengan ini. Dan masih boleh pemudahkan. 6x kuasa 3 tolak ini kita dapat 4x kuasa 3. Yang lain kita salin sahaja. Ini adalah jawapan dy dx dengan menggunakan petua hasil bahagi. Boleh? Jika tak ada masalah, kita lihat soalan E. Kita ada ungkapan algebra pertama, puncak kuasa 2 bagi x. Dan ungkapan algebra kedua ialah x tambah 1. Jadi sama juga, saya akan tulis biar y sama dengan ini.
Boleh? Selepas itu, kita akan tulis U. U sama dengan punca kuasa 2 bagi X. Dan V sama dengan X tambah 1. Selepas itu, kita akan bezakan fungsi ini. Sebelum bezakan, kita boleh tulis X kuasa 1 per 2. Kemudian kita cari du dx. 1 darab 1 per 2, 1 per 2. Salin pemboleh ubah X. Turunkan kuasa kepada negatif 1 per 2. Sebab 1 per 2 tolak 1 akan dapat ini. Kemudian format ini kelihatan kurang kemas. Jadi saya akan pindahkan X kuasa negatif 1 per 2 ke bawah. X kuasa 1 per 2. Boleh? Dan X kuasa 1 per 2 sebenarnya ialah punca kuasa 2. Jadi saya boleh tulis 1 per 2 darab dengan punca kuasa 2 bagi X. Ini ialah jawapan du dx. Selepas itu kita nak cari dv dx. Untuk dv dx sangat senang sebab tak ada punca kuasa 2. 1 darab 1, 1. Salin pemboleh ubah X, turunkan kuasa kepada sifar. Tetapi X kuasa sifar tidak perlu ditulis. Bezakan pemarah akan dapat sifar. Jadi kita tinggal satu sahaja. Selepas dapat 4 komponen ini, kita boleh cari dy dx. dy dx sama dengan v darab dengan du dx tolak dengan u darab dengan dv dx bahagi dengan v kuasa 2. Kemudian kita hanya perlu gantikan kesemua ini ke dalam petua hasil bahagi. V bermaksud X tambah 1. Du dx di sini adalah 1 per 2 darab dengan punca kuasa 2 X. Tolak dengan U. U ialah punca kuasa 2 bagi X. Dan dv dx ialah 1. Bahagi dengan V kuasa 2. V di sini ialah X tambah 1. Jadi saya boleh tulis X tambah 1 kuasa 2. Kemudian kita boleh permudahkan bahagian ini. X tambah 1 darab 1. X tambah 1. Bahagi dengan ini. Kemudian tolak dengan ini. Bahagi dengan X tambah 1 kuasa 2. Selepas itu, kita boleh permudahkan lagi bahagian atas. Kita perlu tahu penyebut untuk sebutan ini ialah 1. Jadi kita perlu samakan penyebut sebelum kita gabungkan mereka. Bahagian bawah perlu darab dengan 2 punca kuasa 2X supaya sama. Dan bahagian atas juga perlu darab dengan ini. Boleh? Kemudian kita dapat apa? Yang ini kita salin. Untuk bahagian ini berhati-hati. 2 saya akan tulis di depan. Punca kuasa 2X darab dengan ini kita akan dapat X. Boleh? Dan bahagian bawah kita salin. Sedangkan penyebut sudah sama, jadi kita boleh gabungkan bahagian atas. X tambah 1 tolak dengan 2X bahagi dengan 2 punca kuasa 2X bahagi dengan ini. Boleh ikut? Dan bahagian atas masih boleh dipermudahkan. Tinggal 1 tolak X. Betul? Selepas itu, sini kita nampak 3 baris kan? 1, 2, 3. Dan biasanya kita akan tulis dalam bentuk pecahan 2 baris sahaja, atas dan bawah. Okey? Jadi apakah yang kita perlu buat? Kita perlu faham sebutan ini bahagian bawah ialah 1. Kalau bahagi, nanti kita akan jadi darabkan. Jadi saya akan terbalikkan atas dengan bawah ini. 1 tolak X per ini. Okey? Darab dengan 1 per X tambah 1 kuasa 2. Sebutan ini darab 1 akan dapat 1 tolak X. Dan bahagian bawah kita hanya perlu salin saja. Boleh? Ini adalah jawapan dy dx. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan F. Kita ada X bahagi dengan punca kuasa 2 bagi X tolak 1. Jadi saya akan salin ini di bawah. Selepas itu, kita akan tulis U. U sama dengan X dan V sama dengan punca kuasa 2 bagi X tolak 1. Boleh? Dan kita perlu cari du dx. Du dx sama dengan apa? Jawapannya lah 1. Sebab 1 darab 1, 1. Kemudian X kuasa 1 akan jadi X kuasa sifar dan tak perlu tulis. Boleh? Untuk fungsi ini, kita perlu tulis dalam bentuk X tolak 1 kuasa 1 per 2. Kemudian barulah kita cari dv dx. 1 darab 1 per 2, 1 per 2. Salin X tolak 1.
Turunkan kuasa kepada negatif 1/2. Bezakan sebutan dalam tanda kurung dapat 1. Jadi kita dapat dv dx sama dengan 1/2 darab dengan ini. Dan format ini kelihatan kurang kemas. Jadi saya akan pindahkan ini ke bahagian bawah. Menjadi positif. Boleh? Kemudian sebutan ini boleh ditulis dalam bentuk punca kuasa 2 X tolak 1. Inilah jawapan dv dx. Selepas mendapat 4 komponen ini, kita boleh cari dy dx. Jadi saya boleh tulis dy dx sama dengan v darab dengan du dx tolak dengan u darab dv dx. Bahagi dengan v kuasa 2. Kita hanya perlu gantikan kesemua ini ke dalam petua hasil bahagi. So, v ialah punca kuasa 2 X tolak 1. Dan du dx ialah 1 tolak dengan u. U ialah X. Dan dv dx ialah ini. Bahagi dengan v kuasa 2. V ialah punca kuasa 2 X tolak 1. Boleh? Selepas itu, kita boleh permudahkan bahagian atas. Punca kuasa 2 bagi X tolak 1 tolak dengan X bahagi dengan 2 darab dengan punca kuasa 2 X tolak 1. Dan kita tahu bahawa kuasa 2 dengan punca kuasa 2 akan dimasukkan. Jadi kita tinggal X tolak 1 saja. Boleh? Selepas itu, kita perlu permudahkan bahagian atas. Kita perlu faham bahawa penyebut untuk ini ialah 1. Jadi kita perlu samakan penyebut sebelum boleh gabungkan mereka. Maka kita perlu darab apa? Bawah darab dengan 2 punca kuasa 2 X tolak 1. Untuk bahagian atas juga perlu darab 2 punca kuasa 2 X tolak 1. Boleh? Maka bahagian atas kita dapat apa? 2 saya akan tulis di depan. Kemudian punca kuasa 2 bagi ini darab dengan punca kuasa 2 bagi X tolak 1. Kita akan dapat X tolak 1. Bahagi dengan 2 punca kuasa 2 X tolak 1. Tolak kita salin. Bahagi X tolak 1. Sedangkan penyebut sudah sama, jadi kita boleh gabungkan kedua-dua sebutan ini. 2 kurungan X tolak 1 tolak dengan X bahagi dengan 2 punca kuasa 2 X tolak 1. Bahagi lagi dengan X tolak 1. Kemudian kita boleh permudahkan bahagian atas. 2 darab X, 2X. 2 darab negatif 1, negatif 2. Tolak dengan X. Bahagi dengan X tolak 1. Boleh? Dan permudahkan lagi. 2X tolak X kita dapat X. Tolak 2. Bahagi dengan ini. Dan di sini kita ada 3 baris. Biasanya kita akan tulis dalam bentuk 2 baris. Jadi apakah yang kita perlu buat ialah di sini kita ada 1 kan. Jadi kalau kita tukarkan simbol bahagi kepada darab, ini perlu diterbalikan. Maka saya boleh tulis X tolak 2 bahagi dengan 2 darab dengan punca kuasa 2 X tolak 1 darab. Dan sebutan ini diterbalikan 1 per X tolak 1. X tolak 2 darab 1 X tolak 2. Dan bahagian bawah, di sini kita boleh permudahkan jadi X tolak 1 kuasa 1/2. Ini ialah X tolak 1 kuasa 1. Boleh? Dan dua sebutan ini sebab asas sama, jadi kita boleh gabungkan indeks mereka. X tolak 2 bahagi dengan 2 darab X tolak 1. 1/2 tambah 1 kita dapat 3/2. Dan sebenarnya sebutan ini boleh ditulis dalam bentuk punca kuasa 2. X tolak 2 bahagi dengan 2 darab dengan punca kuasa 2 X tolak 1 kuasa 3. Ingat, nombor yang di atas adalah kuasa untuk X tolak 1. Dan nombor yang di bawah adalah punca kuasa 2 sebab 2. Kalau kita nampak 3 bermaksud punca kuasa 3. Inilah jawapan dy dx berdasarkan petua hasil bahagi. Boleh? Jika tak ada masalah, kita lihat soalan G. Soalan G lagi kompleks. Tetapi saya akan tunjukkan langkah demi langkah. Biar Y sama dengan 3X kuasa 2 bahagi dengan punca kuasa 2, 2X kuasa 2 tambah 3. Sama seperti tadi kita tulis U. U sama dengan 3X kuasa 2 dan V sama dengan ini.
Untuk fungsi ini kita boleh cari du dx. 3 darab 2, 6. Salin X, turunkan kuasa kepada 1. Kemudian untuk fungsi ini kita boleh tulis 2x kuasa 2 tambah 3 kuasa 1/2. Kemudian kita boleh cari dv dx. 1 darab 1/2, 1/2. Salin ini, turunkan kuasa kepada negatif 1/2. Kemudian darab dengan, bezakan ini. 2 darab 2, 4. Salin pemberi ubah X, turunkan kuasa kepada 1. Dan bezakan pemarah akan dapat sifar. Jadi kita tinggal 4x saja. 1/2 darab ini kita dapat 2x. Dan format ini kelihatan kurang kemas. Kita boleh pindahkan ini ke bahagian bawah. 2x bahagi dengan 2x kuasa 2 tambah 3 kuasa 1/2. Dan kuasa 1/2 sebenarnya ialah punca kuasa 2. Selepas itu kita boleh cari dy dx. dy dx sama dengan v darab dengan du dx tolak dengan u darab dv dx bahagi dengan v kuasa 2. Boleh? Dan kita hanya perlu gantikan ke semua ni ke dalam petua hasil bahagi. V di sini ialah punca kuasa 2, 2x kuasa 2 tambah 3. Du dx di sini ialah 6x. U di sini ialah 3x kuasa 2. dv dx ialah ini. Selepas itu bahagi dengan v kuasa 2. V ialah punca kuasa 2, 2x kuasa 2 tambah 3. Dan ingat kuasa 2. Memudahkan bahagian atas, kita dapat 6x tulis di depan. Tolak dengan 3x kuasa 2 darab ini, kita dapat 6x kuasa 3 per punca kuasa 2, 2x kuasa 2 tambah 3. Bahagi dengan punca kuasa 2 dengan kuasa 2 akan dimasukkan. Jadi kita tinggal 2x kuasa 2 tambah 3. Dan perhatikan bahawa dua sebutan ini kurang kemas. Kita boleh gabungkan mereka. Jadi pastikan penyebut sama. Jadi untuk sebutan ini kita perlu darab dengan bawah darab dengan punca kuasa 2, 2x kuasa 2 tambah 3. Atas juga perlu darab. Okey, jadi untuk bahagian atas kita akan dapat apa? 6x kita salin. Punca kuasa 2 bagi ini darab dengan punca kuasa 2 bagi ini, otomatik akan dapat 2x kuasa 2 tambah 3. Sebab punca kuasa 2 akan dimasukkan. Kemudian bahagi dengan ini. Punca kuasa 2, 2x kuasa 2 tambah 3. Tolak dengan ini. Bahagi dengan 2x kuasa 2 tambah 3. Selepas itu kita boleh gabungkan bahagian atas. 6x darab ini 12x kuasa 3. 18x. Tolak dengan ini. Bahagi dengan 2x kuasa 2 tambah 3. Dan bahagian atas, permudahkan lagi. Ini tolak ini kita dapat 6x kuasa 3 tambah 18x bahagi dengan ini. Ini saya boleh tulis dalam bentuk kuasa 1/2. Dan perhatikan bahawa sini adalah 3 baris. Jadi saya boleh permudahkan jadi 2 baris. Bahagi saya akan tukar jadi darab. Dan pecahan ini saya akan terbalikkan. Boleh ikut? Dan ini adalah kuasa 1. Jadi bahagian atas darab 1 otomatik dapat 6x kuasa 3 tambah 18x. Ini darab ini akan dapat apa? 2x kuasa 2 tambah 3 kuasa 3/2. Sebab 1/2 tambah 1 dapat 3/2. Boleh? Dan bahagian atas sebenarnya boleh difaktorkan. Jadi saya boleh tulis 6x kurungan x kuasa 2 tambah 3. Betul? Dan bahagian bawah tadi kita sudah bincang. Nombor di atas adalah kuasa untuk sebutan ini. Dan nombor di bawah itu adalah punca kuasa 2. Jadi saya boleh tulis seperti ini. Boleh ikut? Inilah jawapan dy dx. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan H.
Untuk soalan H, kita ada punca kuasa 2 bagi 4x tambah 1 bahagi dengan ini. Sama juga kita perlu biar Y sama dengan ini. Boleh? Biar Y sama dengan punca kuasa 2 bagi 4x tambah 1 bahagi dengan 3x kuasa 2 tolak 7. Selepas itu, kita perlu tulis dalam bentuk kuasa 1/2. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita mengasingkan bahagian atas dengan bawah. Jadi di sini kita boleh tulis 4x tambah 1 kuasa 1/2 bahagi dengan 3x kuasa 2 tolak 7 kuasa 1/2. Selepas itu kita boleh tulis U. U sama dengan 4x tambah 1 kuasa 1/2. Kemudian V sama dengan 3x kuasa 2 tolak 7 kuasa 1/2. Boleh? Selepas itu kita cari du dx. 1 darab 1/2, 1/2. Salin ini, turunkan kuasa kepada negatif 1/2. Darab dengan bezakan sebutan dalam tanda kurung. Kita dapat 4. Pemudahkan ini kita dapat apa? 1/2 darab 4 dapat 2. Dan ini kita boleh pindah ke bawah supaya jadi kemas. Boleh? Dan kita boleh tulis 2 per punca kuasa 2, 4x tambah 1. Ini adalah jawapan du dx. Kemudian kita bergerak ke sini, nak cari dv dx. Jadi dv dx sama dengan apa? 1 darab 1/2, 1/2. Salin ini. Turunkan kuasa kepada negatif 1/2. Darab dengan, bezakan sebutan dalam tanda kurung. 3 darab 2, 6. Salin x, turunkan kuasa kepada 1. Bezakan negatif 7 dapat sifar. Jadi kita tinggal 6x saja. Boleh? Pemudahkan ini kita dapat apa? 1/2 darab 6x, 3x. Bahagi dengan 3x kuasa 2 tolak 7 kuasa 1/2. Dan ini kita boleh tulis dalam bentuk punca kuasa 2. dv dx. Selepas itu kita boleh cari dy dx menggunakan petua hasil bahagi. V darab dengan du dx tolak dengan u darab dv dx bahagi dengan v kuasa 2. Selepas itu kita gantikan ke semua ini ke dalam petua hasil bahagi. Baik, di sini v sama dengan 3x kuasa 2 tolak 7 kuasa 1/2. Maka saya boleh tulis punca kuasa 2 bagi ini. Dan du dx ialah apa? 2 bahagi punca kuasa 2, 4x tambah 1. Tolak dengan u. U ialah punca kuasa 2 bagi 4x tambah 1. Darab dengan dv dx ialah ini. 3x per punca kuasa 2, 3x kuasa 2 tolak 7. Boleh? Bahagi dengan v kuasa 2. V ialah punca kuasa 2 bagi ini. Dan jangan lupa kuasa 2. Boleh? Selepas itu kita boleh pemudahkan bahagian atas. Ini darab 2, kita boleh tulis 2 darab dengan punca kuasa 2, 3x kuasa 2 tolak 7 per ini. Tolak dengan 3x kita tulis di sini, darab dengan punca kuasa 2, 4x tambah 1, bahagi dengan ini. Per punca kuasa 2 dengan kuasa 2 akan dimasukkan. Kita tinggal 3x kuasa 2 tolak 7 saja. Selepas itu kita boleh gabungkan dua pecahan ini dengan syarat penyebut sama. Jadi di sini kita akan darab dengan punca kuasa 2, 3x kuasa 2 tolak 7, atas juga darab. Dan pecahan ini, atas dengan bawah kita akan darab punca kuasa 2, 4x tambah 1, ini pun darab. Boleh? Jadi kita dapat apa? 2 kurungan punca kuasa 2 bagi ini darab punca kuasa 2 bagi ini akan dapat 3x kuasa 2 tolak 7. Sudah dihapuskan. Bahagi dengan punca kuasa 2 4x tambah 1 darab dengan punca kuasa 2 3x kuasa 2 tolak 7. Boleh? Untuk sini kita dapat 3x kurungan punca kuasa 2 sudah dimasukkan. Tinggal 4x tambah 1 sahaja.
Dan bahagian bawah masih sama. Dan jangan lupa bahagi dengan 3x kuasa 2 tolak 7. Selepas itu, kita boleh gabungkan dua pecahan ini. 2 darab 3x kuasa 2, 6x kuasa 2. 2 darab negatif 7, negatif 14. Tolak dengan 3x darab 4x, tolak 12x kuasa 2. Dan negatif 3x darab positif 1, negatif 3x. Berhati-hati ya, negatif, positif, negatif. Bahagi dengan kita salin saja. Bahagi dengan 3x kuasa 2 tolak 7. Selepas itu, permudahkan lagi. 6x kuasa 2 tolak ini kita dapat negatif 6x kuasa 2 tolak 3x tolak 14. Per sebutan ini. Kemudian sebutan ini saya boleh tulis dalam bentuk 3x kuasa 2 tolak 7 kuasa 1/2. Betul? Dan kita perlu faham bahawa sini kita ada 3 baris. Kurang kemas. Jadi saya akan tukarkan bahagi kepada darab. Kemudian pecahan ini akan diterbalikkan. Dan ini adalah kuasa 1. Boleh? Kemudian kita boleh darabkan atas. 3 sebutan ini darab 1 masih dapat negatif 6x kuasa 2 tolak 3x tolak 14. Dan bahagian bawah kita tinggal punca kuasa 2, 4x tambah 1. Kuasa 1/2 dan sini kuasa 1. Jadi kita boleh dapat kuasa 3/2. Dan bahagian atas kita nampak terdapat negatif kan? Kalau boleh kita faktorkan. Jadi saya boleh faktorkan negatif keluar. Negatif 6x kuasa 2 positif 3x, positif 14. Boleh? Negatif, positif, negatif. Negatif, positif, negatif. Dan untuk bahagian bawah, kita salin ini. Dan untuk bahagian ini, kita telah belajar. Kita boleh tulis punca kuasa 2 bagi 3x kuasa 2 tolak 7 kuasa 3. Ini merupakan jawapan dy dx dengan menggunakan petua hasil bahagi. Jika tak ada masalah, kita akan tambahkan perbincangan pada hari ini. Jumpa lagi. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Tio Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.